Okey, so bab 8, sukatan serakan dan data terkumpul. Okey, apa maksud serakan ni? Okey, serakan ni data, maksudnya data yang terserak lah, data yang terserak. Kita nak tahu antara data tu, antara data pertama, data kedua tu jauh ke dekat. Antara data terendah dengan data tertinggi tu jauh ke dekat. So, itu maksud dia serakan lah. Kita nak tengok perkumpulan data tu. Okey, cikgu bagi contoh. Okey. Apakah maksud serakan? Serakan merupakan sukatan yang penting dalam statistik. Sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai satu set ditaburkan. Okey, macam cikgu cakap tadi, macam mana data tu tersebar. Okey, serakan yang kecil, jika set itu mempunyai julat yang kecil. Okey, serakan dia kecil kalau dia ada julat kecil. Okey, apa maksud julat? Okey, julat ni maksud dia data tertinggi, nilai tertinggi tolak nilai terendah. Julat tu maksudnya nilai tertinggi tolak dengan nilai terendah. Tu maksud julat. Nanti salin dalam buku ni. Okey. Tu maksud julat. Okey. Serakan itu adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil. Bila kita tolak yang tertinggi, tolak terendah tu, kita dapat kecil. Serakan dia kecil lah. Kalau kita cari julat nilai tertinggi tolak nilai terendah tu dapat serakan yang besar, maksudnya julat tu besar. Okey. So, sukatan serakan satu data adalah sukatan kuantitatif seperti julat antar kuartal, variance dan sesian piawai. Okey, dia bukan sekadar julat, tapi ada 4 benda ni lah. Nanti kita akan tengok julat antar kuartal, variance dan sesian piawai. Ada 4 cara untuk kita cari serakan lah, untuk kira sukatan serakan. Yang paling simple lagi, cikgu dah tunjukkan kat awak, iaitu julat adalah nilai tertinggi tolak dengan nilai terendah. Okey, setakat tu boleh ke ni? Dengar tak? Dengar. Boleh ke setakat ni? Boleh ke setakat ni? Boleh. Okey. So, taburan data adalah berbeza. Tengok dalam kotak hijau tu. Bagi setiap serakan bagi satu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Macam tadi lah julat kan, beza tu tertinggi tolak terendah diambil kira. Sekiranya beza antara nilai tersebut besar, maka keadaan itu menunjukkan data diserak lebih luas. Kalau julat tu besar, dia luaslah serakan dia. Begitu juga dengan keadaan di sebaliknya. Okey, maksud cikgu beri contoh kan. Kalau markah contoh markah. Contoh markah maths. Ada yang dapat 10. Yang paling rendah 10, yang paling tinggi 100. 100 yang paling rendah 10%, yang paling tinggi 100%. Okey, kalau kita tolak 100 tolak 10 tu, kita dapat 90. Tu contoh pertama. Okey, contoh kedua, kalau markah dia seorang dapat 30%. Yang paling rendah 30%. Okey, yang paling tinggi 60%. Contoh bila kita kira julat dia 60 tolak 30 dapat 30%. So, kat sini kita tengok yang pertama ni lagi besar kan, 90 ni kan. Ni lagi besar, tinggi. Ni lagi rendah. Okey, maksudnya yang kiri ni sukatan dia serakan dia lebih luas. Serakan lebih luas. Sebab beza antara yang dapat tinggi dengan rendah tu sangat banyak kan, 90. Ni serakan lebih kecil. Dia tak jauh beza. Sama-sama je dapat sikit. Okay, tu maksud dia sukatan serakan lah. Okay, next. Okay, tengok contoh 1. Okay, jadual menunjukkan jisim dalam kg bagi 20 orang murid.
Okay, sekejap dia tak keluar. Okay. So ada 52, 60, 62, 47 sampai 72 tu. Okay, nyatakan jisim dalam kg bagi budak-budak ini. Bagi murid-murid ini. Beza jisim. Okay, bila kita nak tahu beza jisim ni. Beza jisim ni. Okay, untuk jawab soalan A. Kita kena tahu jisim terbesar tolak dengan jisim terkecil. Okay, jisim terbesar dalam tu apa? Cuba cari dalam kotak tu. Apa nilai yang terbesar? $79. 79. Nilai yang terkecil? 47. 47. So kita tolak lah. Kita dapatlah beza jisim Kita nak cari beza jisim. So kita ambil besar tolak kecil. So dapat 32 kg. Itu saja. Nak cari beza jisim, kita ambil jisim terbesar tolak jisim terkecil. Okey, B. Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam CM beberapa jenis serangga. Nyatakan beza saiz bagi sampel terpanjang dengan sampel serangga terpendek. Okey, ini adalah plot titik. Okey, plot titik ni cikgu terangkan sikit. Dia 3 hingga 7. Bacaan dia dapat. Okey, kalau 3.1 kan kat sini kan. Yang pertama ni 3.1. Okey, yang kedua dia dapat ni 3.9. Yang ni 4.1. 4.1 ni 2 kali dia dapat 4.1. Dan seterusnya dia kira macam tu. Kalau macam last ni 6.8 kan. 6.8 ni 3 kali dia dapat 6.8. Dia tengok sampel kan. Okey. So sekarang ni beza saiz kita tetap ambil nilai yang tinggi tolak nilai yang terendah. So nilai tertinggi kat sini kita tengok 3 hingga 7 kan. Yang tertinggi ni kawasan ni lah. Yang ni paling tinggi. 6.8 ni paling tinggi. So kita ambil 6.8 tolak dengan yang terendah yang paling rendah belah kiri ni. Iaitu kita baca ni 3.1. So kita tolak. So dapat 3.7 cm. Macam tu je kita cari bila ditanya beza saiz So harap boleh faham lah. Faham ke? Okey. Okey. Kita tengok praktis kendiri 8.1A. Okey, yang ni buat dalam buku juga nanti. Tapi tak payah sign soalan. Tak apa. Terus je buat. Tak payah sign soalan. Okey. Suatu kajian tentang takat didih air, takat didih dalam darjah Celsius bagi 10 jenis bahan kimia telah dijalankan. Hasil dicatatkan seperti di bawah. So ada 112 sampai 132. Awak tengok ni dia tak ikut turutan kan, tinggi rendah kan, dia campur saja. Okey, A. Tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Okey, jawab. Suhu terendah apa? $45. Suhu terendah 45. Suhu tertinggi? 150. 150. So, yang tu A. Dia nak tanya terendah dan tinggi. Ni beza antara suhu terendah tertinggi. Awak ambil 150 tolak 45. Okey, kirakan kat cikgu berapa? 105. 105. 105 unit apa? Darjah Celsius. Kena tulis unit. Lupa pula cikgu tulis unit. Semua tu kena tulis unit je lah. Okay, senang kan? Okay, next. Nombor 2. Tempoh masa penggunaan media sosial dalam minit bagi 12 orang remaja pada satu hari tertentu. Okay, so dia listkan 12 orang ni. Dan dapati bahawa penggunaan media sosial boleh ditulis dalam bentuk P masa Q. Okay, dia suruh tulis dalam bentuk ni. P masa Q.
Okey, so nak beritahu awak ni, P ni yang terendah lah. Dia buat dalam bentuk julat ni. Ni terendah, ni tertinggi. So, bila P tu terendah, nilai P apa? P sama dengan apa nilai terendah kat dalam ni? Apa nilai terendah? 30. 30 darjah Celsius. Okey. Nilai tertinggi? Q lah nilai tertinggi tu. Apa? 120. 120 darjah Celsius. Okey, jawab macam tu je. Yang kita tahulah bentuk ni kira macam ni lah. Dia bagi julat tu. Okey. Okey, nombor 3. Rajah menunjukkan plot titik bagi kepanjangan dalam CM beberapa jenis sampel daun. Okey, ni plot titik. Kita tahu sampel daun ni dia punya panjang antara 14 hingga 17 tu lah. Dia buat lingkungan macam tu je. Okey, so apakah beza panjang antara daun terpanjang dengan daun terpendek? Okey, so daun terpanjang, ini daun terpanjang paling hujung lah. Terpanjang. Yang terpendek yang belah kiri sekali, terpendek. Okey, so jawab soalan. Beza panjang, boleh baca tak kan kat cikgu? Apakah beza yang apakah panjang yang paling yang tertinggi? 16 poin berapa tu? $16 apa? Cuba baca. 16.4. Okey, 16.4. Okey, tolak dengan yang terendah. Bacakan yang terpendek tu. Baca nak terpendek berapa? 14.1. 14.1. Okey, kita pun tolak lah 16.4. Okey, kirakan kat cikgu. $16.4 tolak 14.1. Kirakan. Lama tak kira? 2.3. 2.3. So 2.3 and then jangan lupa letak unit iaitu cm lah. Tu je dia tanya beza panjang, kita ambil yang terpanjang tolak yang terpendek. Okey, boleh yang setakat ni? Boleh. Boleh okey. So nanti 8.1A tu pun buat dalam buku lah. Tak payah salin soalan lah. Just jawab macam tulisan cikgu biru ni je. Tak payah salin soalan. Tak payah lukis plot-plot ni, tak payah. Jawab je. Okey. Kita tengok pula macam mana nak lukis plot batang daun dengan plot titik. So kita akan ada dua ada kat sini. Tapi senang saja dua ni, awak jangan risau. Satu plot batang dan daun. Satu lagi plot titik. Okey. So plot batang dan daun merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Melalui plot batang dan daun, kita dapat melihat sama ada data cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah yang paling kerap muncul atau data manakah yang paling kurang muncul. Okey, so dua jenis plot ni kita boleh tengoklah banyak mana data dekat situ. Okey. So next, kita tengok contoh ni.
Okay, tengok contoh ni. Apakah langkah-langkah untuk memplot batang dan daun? So, tengok kat situ. Ada senarai 36 markah murid lah. Okay, 36 markah murid. Sekejap Okey. Jika data tidak susun dengan bentuk jadual, kita dapat melihat bagaimana serakannya. Kita tetapkan nilai puluh sebagai batang dan nilai sar sebagai daun untuk memplot batang dan daun bagi yang diberikan. Okey. So kita tengok maksud dia macam ni. Okey, awak tengok dua kat depan ni kan. Dua kat depan ni. Okey. Yang start dengan dua. So kita ada dua kat situ. 27 dengan 29. Tu je yang start dengan dua. So kat daun ni, dua kan dah ada kat batang ni, kat daun kita tambah 7, 9. Maksudnya 27 kita baca. Maksudnya kita baca 27 dan kita baca 29. Tu maksud kita baca macam tu Kalau macam 3 pula. Okey, 3 ada berapa nombor start dengan 3? 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 39. Okey, so kita letak 3 kat sebelah batang ni. Okey, daun tu kita ambil yang belakang tu. 1, 2, 4, 5 ada 2 kali, tulis 5 2 kali. 5, 5, 3, 5 2 kali kan. Lepas tu 6, lepas tu 7, 7. Lepas tu 8, 8 and then 9. Okey, kemudian kita tengok pula yang 4. 4 ada 40, 40, 41, 42, 42, 42, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 47, 47, 48, 49, 49. So, 4 kita tulis belah sini. Yang daun ni kita tulis yang belakang tu. 0, 0, 1, 2 ada. 42 ada 4 kali. So, 1, 2, 3, 4 tulis 2 tu. 3 ada sekali. 4 ada 2 kali. 5 ada sekali. 6 ada sekali. 7 ada 3 kali. 8 ada sekali. 9 ada 2 kali. Okay, faham tak setakat ni? Faham Kita buat ikut turutan sahaja. Okey, kalau 5 pula, last kali 5, 52, 52, 52, 53, 54. Maksudnya 2 ada 3 kali, 3 ada sekali, 4 ada sekali. So, yang tu sahaja kita buat. Okey, kesimpulan kat sini, batang tu adalah nilai depan. Nilai depan, puluh. Nilai puluh. Daun tu nilai sar yang belakang. Okey, so kita tengok daripada jadual batang dan daun ni, kita tafsirkan. Kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah dalam jumlah 40 hingga 49. Okey, betul lah tengok warna ungu tu kan. Ungu tu paling banyak lah. Kita tafsirkan banyak data kat bahagian 40 hingga 49. Okey. Okey, tapi untuk buat yang ni awak kena susun nilai terkecil ke nilai terbesar lah. Tak ada masalah sebab jadual awak ni dia dah susun dah kat awak nilai terkecil dengan nilai terbesar. Kalau tak susun macam ni, huru-hara sikit. Huru-hara sikit awak punya jadual lah nanti. Okay, Adam Adam kelas Adam Hakim kelas 4 aman Okay, cikgu start dah tadi pukul 8 lagi cikgu start. Tapi tak apa, awak join, kita dengan kata awak dah habis bab 8 tapi anggap ni sebagai ulang kaji lah. Okay, muka surat 214 Adam. Okay, kita tengok pula plot titik. Okay, plot titik ni adalah carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot menggunakan skala seragam. Okay, setiap titik mewakili satu cerapan. Okay, data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh 20 orang murid dalam kuis biologi. Okay, so dia dah list markah-markah ni. Okay, kita beza antara plot titik dengan plot daun ni, plot titik ni cerapan dia tidak banyak cerapan dia tak banyak ni je. Dah 20 je cerapan. Okay, dan dia tak susun pun ikut turutan kan. Tak apa. Okay, mula awak kena tengok dulu, nak lukis plot titik ni awak kena tengok data yang terendah dengan data yang tertinggi. So, data terendah kat sini adalah, awak tengok dia kosong kan, yang data terendah kosong. So, data tertinggi tengok tu adalah 8.
Okey, so nak lukis plot titik ni, awak kena letak data terendah dengan data yang tertinggi. Start dengan data terendah, berakhir dengan data tertinggi. Okey, buat skala. So sekarang ni dia buat skala setiap satu petak tu satu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Okey. Kemudian dia tengok kosong. Kosong ada berapa kali? Okey, kosong ada kosong ada sekali, satu kali, dua kali. Dua kali kosong. Dua kali kosong. Cikgu bulat lah senang sekejap Kosong ada dua kali. Kosong ada satu kali. Dua kali lah. Okay, satu kali, dua kali kosong. So kita letak titik tu dua dekat atas kosong tu. Sebab dia dua kali. Okay, tengok pula satu. Satu ada tak? Satu ada sekali kan? Sebab tu kita letak sekali macam tu. Okay, dua ada berapa kali? Satu kali, dua kali. Okay, dua kali. Dua kali. Okay, kemudian tiga. Tiga ada berapa kali? Satu, dua, tiga. Tiga ada tiga kali. Sebab tu kita gatu dua, tiga. So, empat ada dua kali. Sebab tu satu, dua. Okay, lima. Lima ada berapa kali? Satu, dua. Lima ada dua kali. Dua. Kemudian enam ada berapa kali? Satu, dua. Enam ada dua kali. Macam tu. Okay, tujuh. Satu, dua, tiga, empat. Tujuh ada empat kali. So, kita buat empat bulat. Lapan. Lapan ada dua kali. So, dua kali. Tu saja kita untuk buat plot titik ni. So, kita boleh tafsirkan yang paling tinggi ni adalah 8. Cakapan paling tinggi 8 belah sini Belah sini tertinggi tertinggi. Yang terendah belah sinilah kosong. Terendah. Nilai terendah Okey. Dan kita tengok dalam plot ni yang paling tinggi, yang paling ramai budak dapat adalah 7. Ni paling ramai budak skor. Ni paling ramai. Paling ramai murid mendapat 7. Sebab ada 7 titik so paling ramai. Okey. So ni contoh kita buat satu soalan. Ni contoh plot titik. Plot batang daun macam ni tadi. Cikgu dah explain plot batang daun. And then ni plot titik lah. Tadi plot batang daun, ni plot titik. Okey, kena tahulah beza plot batang daun dengan plot titik ni. Okey. Tengok aktiviti ni. Okey, macam mana nak baca Okey. Kalau kita ada dua data, okey, macam tadi plot batang daun tadi, kita ada satu data je kan. Satu data kita boleh buat lah macam dia tak keluar. Okey, ni plot batang daun, dia ada satu data je kan, kumpulan data. So kita boleh buat lah macam ni. Kan? Tapi kalau contoh cikgu nak tunjuk ni, dia ada dua data. Buka surat 216 Kita nak buat sekejap yang tu. 216 ada dua data, iaitu markah ujian bulan April dan markah ujian bulan Mei. Tak keluar. Nak tu tengok muka surat 216, tak keluar lagi. Kejap Okey, dah keluar dah. Okey. So kalau dua macam ni, kena buat kiri kanan lah. Batang daun ni. Okey, sama je. Dia dah buat, awal tu dah buat kat awak. 3, dia start dengan 3 sebab 3 tu paling rendah lah. Tak ada nombor 20 lebih kan. So start dengan 3. So bila kita buat ujian April dulu, kita ada 32, 35, 35, 39. So dia dah buat dah 9, 552 tu. Dia start dengan 2, 5, 5, 9 kalau kira dari kanan lah. Kalau 4 kita ada 41, 41, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 9. So kita kena list. 4, 1 2 kali. Kemudian 2 sekali. Kemudian ada 3 2 kali. Kemudian ada 4 2 kali. Kemudian ada 6. Ada 8, ada 9. Kita macam tu.
Oh 5 pula. 5 ada 5, 1, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 8. So kita kira 5, 1, 5, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 8, 5, 8, 5, 8. Dah. And then 60 ada 60, 61. So kita ada kosong, 1. 60, 61. Kalau ujian Mei pula, 3 dah selesai dah, 2 je. 40, 40, 43, 46, 46, 49. Kita pun list. 0, 0, 3. Okay, ni 46, 46, 49. 5 pula. 52, 53, 55, 55, 55, 59, 99. So 5, 52, 53, 55, 55, 55, 59, 59. Lepas tu 6 pula. 63, 65, 66, 68, 68, 69. So 63, 65, 66, 68, 68, 69. 70, 1, 2, 3, 5, 7. So kita list 71, 73, 75, 77. Tu plot batang daun kalau dia ada 2 kumpulan lah. Kita buat kiri dan kanan. Okey. Kita boleh tafsirkan kat sini. Kita tengok bulan Mei tu ada 4 orang yang dapat 70 lebih tu kan. So kita kata pencapaian ujian bulan Mei lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi berbanding dengan bulan April. Tengok bulan April tak ada orang pun dapat 70 lebih kan. So kita boleh tafsirkan lah lepas kita buat plot batang daun ni. Apabila 2 set diplot dengan plot batang daun, kita boleh membandingkan corak kedua-dua plot berkenaan. Contoh kita tengok, dekat bulan April ni ramai yang dapat 40 lebih. Boleh tafsir lah apa-apa keluarkan daripada plot batang daun tu. Okay. Okay, tengok contoh muka surat 217, buku teks ni. Okay. Satu pertandingan kuis matematik dan sains dah dijalankan di SMK Bestabi sempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan 2 set plot bagi titik yang diperoleh. So, atas tu kuis sains, bawah tu kuis matematik. Okay, kita jawab. B, C. Okay, data manakah yang menunjukkan sayapkan lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okay, sayapkan lebih besar bila julat lebih besar. Okey, kita kira beza sains dulu. Okey, skor tertinggi berapa? Cikgu tanya Nik dulu. Skor tertinggi apa untuk sains? Belas. 15. Okey. Beza tu kena tolak tertinggi, tolak terendah kan? Okey, so terendah berapa? Tolak terendah. Untuk sains. 8. 8. Okey. So 15 tolak 8 dapat apa? 7. 7. Okey, 7 markah Okey. So kita tengok dulu pula beza maths. Beza matematik. Okey, yang tertinggi matematik apa? Cikgu tanya ni Adam ni. Yang tertinggi markah matematik berapa kat situ? Adam ada ke kat situ? Ke pasang je ni? Tak tahu ya. Tengok skor kuis matematik tu. Left pula. Tanya sikit dah left. Tak tahu cikgu. Kita tengok kat kuis matematik tu, bawah tu kan, skor kuis matematik tu kan. Kita tengok yang tertinggi apa kat situ. 15. 15. So yang terendah? 9. 9. So 15 tolak 9 berapa? Ada kalkulator kat tepi tu. Kira.
6. Okay. So kita tengok beza sin 7. Beza max 6. So bila soalan tanya A tu, datang manakah menunjukkan serakan lebih besar? Jawapan kita adalah sin. Okay, awak boleh tulis serakan skor sains adalah lebih besar kerana beza serakan lebih besar. Kan kita tengok beza tu, sin tu 7, max tu 6 kan. So kita boleh jawab macam tu je lah. Okay, B. Kuis manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Kita dah kira dah tadi. So jawab je. Kuis sains mempunyai beza cerapan. Cerapan ke serakan tu sama je. Cerapan yang lebih tinggi. Iaitu, kita dah kira dah tadi 7. Kita letak 7. Macam tu. Okey, C. Antara skor kuis sains dan matematik, pencapaian manakah yang lebih baik? Awak tengok betul-betul. Sains matematik ni. Markah siapa? Markah kuis mana yang budak lebih dapat tinggi? Awak tengok kalau markah 15 tu masing-masing ada seorang kan? 14 tu matematik ada 2 orang. Kuis sains ada seorang. Kalau 13 tu matematik ada 4. Kuis sains tu ada 2. So mana satu orang rasa lebih tinggi pencapaian dia? 12. Sains ke matematik? Matematik. Matematik lah, sebab ramai lagi dapat yang tinggi kan. Ni 2, ni 1. Ni 4, ni 2. Ni 6, ni 4. Tengok pun dah tahu kuis matematik. So kerana markah banyak tertumpu, dia belah kanan lagi baik kan. Belah kanan lagi tinggi ke belah kanan. Awak tengok kalau sains tu banyak markah dia ke belah kiri kan. So dia tak berapa banyak lah. Okay, tengok matematik belah kiri tak apa banyak sangat markah. Sebab tu kata kuis matematik tu lebih, itulah lebih pencapaian lebih baik lah kerana markah dia banyak yang belah kanan. Okey, cikgu buat satu contoh praktis Kendiri 8.1b. Nanti bila buat dalam buku tak payah. Sayang jadual tak payah. Lukis terus. Suruh ni lukis plot batang dan daun. Lukis terus batang dan daun ni. Okey. Yang ni awak kena ikut contoh tadi. Okey, kita ada kumpulan A, kumpulan B. So, awak punya plot batang daun ni awak kena buat 2 lah. Kena buat 2. Okey, kena macam tu. So, tengah-tengah tu awak buatlah macam ni tadi. Okey, so tulis kat dalam ni adalah kumpulan A. Ni adalah kumpulan B. Okey, so tengok dulu markah yang terendah. Markah terendah tu dia start dengan 40 ke 30? Okey, 40 ada, dua-dua pun ada 40. 30 tak ada kan? So, markah awak start dengan 40. So, 4 kena duduk kat atas lah. So, letak 4 kat atas sekali. 4, 5, 6, 7, 8. Ada 90 tak? Tengok, ada 90 tak? Kalau 90 tak ada, kita berhenti sampai 8 lah. So, kita tengok tu, pula 4 ni yang kumpulan A dulu. Okey. Kumpulan A 4 ada banyak mana? 44, 46, 41, 49, 45. Okey, make sure tak tertinggal 4 tu. Okey, awak boleh garis buat macam cikgu tu lah nak bagi nampak sikit. Okey.
So 4 kita tulis 41 kita 41 ada sekali, 42 tak ada, 43, 44, 45, 44 ada. 44 ada. Kemudian 45, lepas tu 46, 49. Cikgu nampak yang ni je. Kan? 7 ada, 47. Ada 47 cikgu tinggal. 47. 7 kita letak kat situ. Okey, 5 pula. Kita ada 5, cikgu pakai warna lain lah. Nampak sikit. 58, 54, 54, 53. Pergi line by line kan nak tengok. 50, 52. Okey, so kita start dengan yang terendah lah. Yang terendah berapa tadi? 50 kan? 50. Lepas tu 52 dua kali. Lepas tu 53. 54 dua kali. 55 tak ada. 56 sekali. 58 sekali. Okay. So 6 pula. Okay, 6. Kita ada 60, 69, 67, 66, 68, 62, 62, 63, 63, 60, 61, 64, 68. Okay. So kita pun list kat situ. Ada 60 dua kali. 61, 62, 62, 63 dua kali. Lepas tu ada 64, 66, 67, 68 dua kali. Ada 69 sekali. Kalau 7, 70. Okay, kalau awak nak buat macam ni boleh juga. 70 tu, 70 ada berapa? 70, 1, 2, 2 kali kan 70 kan? Ada satu lagi ke? 3 70. So nak tulis kat bawah tu 70 3 kali. Macam tu tak tertinggal sikit lah. Okay. 3 70, 71 ada? Tak ada. 72. 72 berapa kali? 1 kali 72. 72 sekali je. Okay. So tulis 72 sekali. 73 ada tak? 73. Ada satu. Okay, so tulis 73. 74 ada tak? Tak ada. 75 ada tak? Ada sekali 75. 76 ada tak? Ada sekali. 2 kali 76. Nak buat macam tu pun boleh juga supaya tak ada tinggal. Okey. 80. 80 ada tak? Tak ada. 81 ada sekali. Sekali je 81. 82 ada berapa kali? Sekali. 2 kali 82. 83 ada berapa kali? Tak ada. 84 ada berapa kali? Sekali. 84. 86 ada sekali. So kita dah list dah untuk kumpulan A. Macam tu lah kita buat sama untuk kumpulan B. Kumpulan B buat sama. Cikgu tak buat kat sini lah. Buat sendiri dalam buku nanti. Buat sama. Macam tu Okay. Kita buatlah sekali ni. Buat sekali Buat sekali dulu. Sebab kita nak buat yang komen tu kita kena buat dulu. Okay. Kumpulan B 40. Ada berapa? 1 kali 40. 42 kali. So 42 kali je. Okay. 41 ada sekali. Tak ada dah. Okay. 42 ada sekali. 2 kali 42. So tulis 42. Okay. 43 tak ada. 44, 45, 46. 46 ada. Ada sekali. 46. Dan kita ada 48. Dan kita ada 49. Tu je 4 ada. 5 pula. 50 ada. 50 tak ada. 51 tak ada. 52 ada. Okay, 52 ada berapa? 1, 2. 2 kali 52. 53 tak ada. 54 ada 1 kali. 55 ada berapa? 55 ada sekali. 56 ada sekali 2 kali. 57 ada sekali 2 kali. 58 ada sekali 2 kali. Macam tu je buat. 69 ada sekali 2 kali. Okay. 60. 60 pula. 60 ada sekali. 61 ada sekali. 63, 62 tak ada. 63 ada.
63. Okay, 64 ada tak? 64 ada berapa kali? Ada sekali, 2 kali, 64. 65 ada tak? Ada satu. 66. 66 ada satu. 67. Tak ada. 68. Tak ada. 69. Sekali. Ada 2 kali. 69. Okay, 70 pula. 70 ada tak? 70 ada sekali, 2 kali. 71, 72 ada sekali. 73, 74, 75 ada. 75. 76 ada. 76, 76 ada 2 kali. 77, 78. 77 tak ada. 78 ada tak? Okey, ada. 79 tak ada. Okey, 80 tak ada. 81 tak ada. 82 ada sekali. 83 ada satu kali, 2 kali. 84 ada sekali. So kita dah list dah kat sini. Dah list dah semua. Okey, lepas tu dia tanya komen. Apakah komen anda berkaitan taburan jisim ni? Okey, so tengok kumpulan A dengan kumpulan B. Okey, kita tengok kumpulan A ni yang paling berat dia 80. Ada 5 kan? Ada 5 yang paling berat dia. Yang 5 berat dia 80 tu. Okay, yang ni 4 dia berat dia 80. Tengok pula 70. Ada 8 orang berat 70 lebih. Kalau kumpulan B ada 7 orang. So kita tengok kat sini, kumpulan A ni ramai yang lebih berat kan. Tengok ni, data banyak 60 kan. Kumpulan B data sikit je. So kita boleh simpulkan kat sini, secara umumnya, secara umumnya, jisim badan murid kumpulan A adalah lebih besar. Lebih besar berbanding kumpulan B. Tu sajalah bila dia suruh komen. Komen macam ringkas macam tu je. Okey. So nanti awak buatlah soalan nombor 2, nombor 3 tu. Sekejap. Tak ada. Okey. Buat lukis plot daun kan nombor 2, 3 tu. Okey. Nanti hantarlah dekat WhatsApp Okey. Setakat tu sahaja. Nanti 4 amal ni cikgu sebab lambat masuk kan. Cikgu bagilah nota ni. Dan latihan hampa kena buat dan kena send dengan cikgu lah. So harap buatlah. Cikgu guna buku teks semua ada buku teks Cikgu guna buku teks dan buku latihan sahaja. Yang penting ada kalkulator dan ada buku lah nak buat. Okey, setakat tu saja. Nanti cikgu bagi latihan apa kena buat dalam WhatsApp. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.